Okey. So, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, so kita akan buat JPS trial paper Negeri Selangor set pertama. Zain, so kelas ini hanya untuk bahagian A saja. So, cikgu akan buat bahagian A, and then kemudian esok kita sambung dengan bahagian B dan bahagian C. Eksklusif untuk essay lah. So, kita buat bahagian A pertama. Zain, nampak? Selalunya kamu kena ingat bahagian A ini marking adalah lebih kurang analytical. Nampak bahagian A marking adalah analytical. Nampak analytical. Maksudnya nampak fakta saja. Nampak fakta saja jawapan kamu kita nampak fakta saja. So kita akan bagi markah. Understand? So kita tak begitu tengok aspek bahasa, that means ayat-ayat lah. Ayat-ayat kamu faham? Kita hanya tengok fakta. Ada fakta saja, ada kena dengan fakta, terus bagi markah. So, bahagian A lah di mana kamu kena, kalau boleh tulis seringkas, ringkas lah, tulis ringkas sikit. Azan, jangan bagi ayat panjang, lebar tak perlu. Sebab bahagian A adalah analytical marking. So, maksudnya ada fakta, ada markah terus. Azan, berbanding dengan essay, bahagian B dan bahagian C saja. Azan, so you beri perhatian kepada bahagian A, bahagian A kamu tulis secara ringkas jawapan dia, so that kamu ada lebih banyak masa untuk bahagian B dan C yang merupakan essay. Essay itu adalah apa yang kita panggil essay itu adalah holistic marking, di mana kita tengok aspek bahasa dan sebagainya. Nampak tu? Boleh Ini semua hasil daripada perbincangan cikgu dengan kawan-kawan yang menanda kertas lah. Boleh Okey, dapat? Okey, we start kerja kita. JPS bahagian A set pertama. So ini adalah soalan set pertama. Nampak? Okey, we start kerja. Okey, bila kita tengok soalan so kamu kena tahu satu perkara. Of course kita kena tahu topik lah. Azan topik dia. So I glance through soalan yang pertama itu. Okey, nampak? Glance through saja. Oh, ada norma masyarakat dekat sini. I can see ada norma masyarakat dekat sini. Dan gotong royong dan sebagainya, maka saya sudah tahu ini adalah soalan daripada unit 1 form 4. Zain, itu cara kita budak-budak pandai lah. Understand? Dia tahu unit 1 form 4 punya ni. Nampak? Zain, unit 1 form 4. Okay, so we go through. Okay. Okay. So gambar di bawah menunjukkan penglibatan. Gambar di bawah menunjukkan penglibatan. Okey, penglibatan masyarakat dalam aktiviti gotong royong di sebuah taman perumahan. Nampak? Okey, nampak gambar tu. Okey, so soalan pertama, jelaskan kebaikan bergotong royong bersama anggota masyarakat setempat. Nampak tu? So kebaikan gotong royong adalah isu semasa. Azan, benda yang sedang berlaku lah. Maksudnya jawapan untuk kebaikan bergotong royong tak ada dalam buku. It is not in the concept. Azan, so ini adalah isu berkait dengan norma masyarakat. Norma masyarakat yang ada isi-isi dalam buku. Azan, so ini adalah general soalan dia. Azan, so you tengok kebaikan bergotong royong bersama masyarakat setempat. And then dia cakap dua markah. Dia tak cakap dua kebaikan. Dia kata jelaskan kebaikan. So jelaskan means kamu bagi kebaikan dia, lepas tu kamu jelaskan, terangkan. So maksudnya yang ini adalah you kena bagi fakta followed by kamu kena bagi huraian atau contoh. Understand? Dua ayat, dua markah. So this is how you identify lah. Then apa kamu kena tulis, jangan tulis ayat panjang-panjang. Sebab saya mahu kamu tulis betap, kalau boleh seberapa ringkas yang boleh, padat. Boleh ringkas padat, so that you can save time untuk buat essay. Essay perlukan ayat. Azan, ayat panjang-panjang sikit lah. Azan, okay, so we start kerja. Okay, wait Nampak? Okay, so kepentingan gotong royong, you can
present fakta kamu ayat ringkas. So you terus boleh kata dapat pupuk perpaduan. Okay, antara kaum, let's say lah. Pupuk perpaduan pun sudah dapat markah lah. Understand? Nampak tu kebaikan. So you tak payah tulis balik ayat daripada soalan. You're wasting time sebab tak ada markah. So kebaikan bergotong royong. Kebaikan bergotong royong bersama anggota masyarakat setempat adalah. You're wasting a lot of time. Kita tamak itu benda. Kita nak tengok dapat apa. What is the benefit? So saya nak tengok fakta you. Dapat pupuk perpaduan antara kaum. Dan bila kamu bagi huraian atau contoh, dekat sanalah kamu kena letak watak. So watak you can use masyarakat or you can say in general. Dia kata jelaskan kebaikan bergotong royong bersama anggota masyarakat. So you can even use kita. Azan, kita ini wakili semua orang. Azan, so kita berpeluang explain benda itulah dapat pupuk perpaduan kaum means how. So kita berpeluang mengenali atau kita berpeluang kenali jiran kita dengan lebih dekat. Nampak? Boleh, simple sajalah. I give facts, huraian contoh. Sebab dia kata jelaskan kebaikan. Dia tak cakap jelaskan dua kebaikan. Dia tak sebut pun. Maka kita sudah boleh tafsir di mana kita bagi fakta dan huraian atau contoh. Bila kita tulis huraian contoh, ayat mesti lengkap. Dapat? Okay, then the second thing. Ini very clear. Senaraikan dua tindakan yang akan anda lakukan apabila melihat masyarakat membuang sampah di merata-rata tempat. Dua tindakan, Roman 1, Roman 2 ada. So senaraikan saja, just give, tak payah dihuraikan dan sebagainya. Betul? Don't waste your time writing ayat panjang-panjang sebab saya mahu kamu save masa untuk essay. Essay lebih penting. Nampak? So essay bukan lebih penting, semua penting lah. Tapi we need more time for essay. Azan, okay, cikgu lupa lah. Kalau yang ini salah satu kebaikan lah kamu explain. I can give you another answer so. You can even write, bila kita buat gotong royong, apa berlaku adalah, I can give you another contoh lah. Azan, okay, so you boleh kata kawasan setempat, atau you kata kawasan perumahan pun boleh menjadi bersih. Nampak? Then you explain benda itulah. Menjadi bersih means what cerita dia. So you boleh kata selepas kita gotong royong lah, kita berpeluang untuk tinggal. Tinggal boleh, menetap boleh. Okay, kita berpeluang untuk tinggal di kawasan selesa. Di kawasan selesa dengan pemandangan yang indah. Lah, tanam pokok semua sudah buat gotong royong semua, nampak bersih, nampak kawasan tu selesa untuk ditinggal, didiami dan pemandangan indah, something like that. So you need to explain. Ini another contoh jawapan yang kamu boleh tulis. So maksudnya ingat jelaskan kebaikan. Dua markah dia bagi. So bagi kebaikan and then jelaskan. Azan, this is how you supposed to write. Azan, nampak? Boleh dapat Okay, next. Senaraikan dua tindakan yang akan anda lakukan apabila melihat masyarakat buang sampah di merata-rata tempat. Okay, you jangan kata marah. Azan, itu perasaan Azan, okay, so you can write watak dia. Kalau kamu tak tulis pun tak jadi masalah sangat, tapi on the safe side tulis watak sajalah. Saya tegur. Apa you boleh buat? Saya tegur mereka secara sopan. Secara sopan. Nampak? Understand? Okay, then after that, yang ini pun jawapan tak ada dalam buku. Understand? Sebab ini adalah isu gotong royong. Understand? Another one adalah saya akan membuat laporan. Atau buat laporan pun boleh. Membuat laporan kepada, jangan tulis pihak polis. You bagi general sikitlah, pihak berkuasa.
Jangan tulis pihak bertanggungjawab, pihak berkenaan, pihak yang terbabit, tak boleh. Dia kalau pihak means pihak berkuasa. Nampak? Kalau Pasifik, kalau rasuah dan sebagainya, pemburuan haram dan sebagainya, kamu boleh kata melaporkan kepada pihak polis boleh. Azan, like penderaan kanak-kanak pun boleh. Azan, so take note. Boleh, dapat. So, cikgu dah bagi jawapan dia. Okay, next. Okay, ini buku teks. Buku teks ada, tetapi tak semestinya buku teks punya jawapan penuh lah. You boleh bagi apa saja norma masyarakat. Azan, this one is your buku teks lah. Azan, so norma masyarakat kamu boleh nampak. Contoh, kalau budak itu hafal ni, not necessary kamu kena bagi yang ni tahu. Hafal bulat-bulat tak perlu. Understand? So you must understand this tahu. Fakta daripada buku sangat penting. Dan kadang-kala skema jawapan itu, bila orang buat soalan, dia sediakan jawapan. Kalau saya buat soalan, saya sediakan jawapan. Of course lah kita akan rujuk. Ini semua tengok. Yang soalan C itu. Lebih kurang apa yang ada dalam buku teks yang jadi jawapan dia. Nampak? Menyapa orang yang lebih tua, hormati orang lebih tua, duduk ketika makan, beratur ni. Pakai pelitup muka pun kamu boleh tulis. Sebab norma masyarakat sekarang lah. Semasa pandemik. Azan, okay, nampak. So, you boleh tulis apa-apalah. Azan, dekat sini, you sudah tahu. Okay, so tulis secara ringkas yang boleh. Can see facts sufficient enough. Ayat kamu sampai bombastic mau tunjuk kelebihan bahasa kamu semua, you tunjuk dekat essay lah. Sebab ini analytical. Ada point terus dapat markah. So, you try to save time here. So, hormat orang tua. Cukup. Azan, okay, nampak. Lepas tu, duduk dan makan. Paling simple kamu boleh tulislah, duduk dan makan lah. Okay, nampak? Okay, another one adalah beratuk. Beratuk naik bas. Okay, nampak? Janganlah kamu pergi tulis macam ini, beratuk naik bas, beratuk beli makanan. Azan, Okay, nampak? Janganlah. Semua beratur saja macam you tak ada idea lain. Understand? Okay, nampak? Tulislah kepelbagaian. Tunjukkan kematangan kamu. Azan, Okay, next. Okay. Masyarakat hari ini kurang terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dan juga swasta. Azan, sepatutnya mereka melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Ini macam topik program community. Sebab aktiviti kemasyarakatan, program community. So, dia boleh kait rapat dengan norma masyarakat. Tak ada masalah. So, the problem with your syllabus now, syllabus kamu, macam dulu, syllabus dia adalah mengikut tema. Tema 1, perkembangan diri. So, maksudnya semua isu perkembangan diri only there. Tema 2 adalah kekeluargaan. So, isu kekeluargaan. Tapi sekarang, setiap bab itu, kalau kamu tengok, dia overlapping. Overlapping maksudnya bab alam sekitar dekat sini, dalam unit lain atau tajuk lain pun boleh keluar benda yang sama. Azan, so dia bertindih. Azan, we call it overlapping lah. Azan, okay, macam aktiviti masyarakat. So, dia kata, jelaskan kesan pengabaian norma masyarakat. Ini kepada generasi akan datang. If you don't want to ikut soalan, soalan kata masyarakat hari ini kurang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh pihak swasta dan juga pihak kerajaan lah. Kesan pengabaian norma masyarakat. Ini buku teks punya point. You mesti tahu kesan dia. Kesan pengabaian, bersikap individualistik, manusia kurang beradab, menjejaskan keharmonian masyarakat. So, bukan bagi semua ini. You bagi satu saja dan kamu kena bagi explanation. So, you tengok logik jawapan dia. Okay. Jelaskan kesan. Dia tak cakap jelaskan 2 kesan. So, jangan bagi 2 point. Lepas tu kamu jelaskan, terangkan. So, yang ini automatic kalau kamu tengok soalan tu, okay, kalau saya tafsir soal jawapan dia lah. So, saya kena bagi 1 fakta, 1 kesan, dan saya kena bagi huraian atau contoh for it.
Bukan satu, I have to give two uraian atau contoh. This how I supposed to answer. Nampak? Sebab kalau saya bagi dua kesan, nampak? Dua kesan, then lagi satu apa? Markah dia 3. I cannot give 3 tau. Kalau saya jelaskan 3, then dia akan bagi Roman 1, Roman 2, Roman 3 lah. Atau jelaskan dia ada tulis dekat sini 3. Then you have to give 3. Kalau tidak, memang fakta huraian-huraian dia. Okay, so let's say watak dalam soalan ini adalah masyarakat. Right? Okay, okay, nampak. So, saya ambil salah satu point lah, let's say bersikap individualistik, right? Okay, so saya boleh bagi jawapan dekat sana. Azan, kesan pengabaian, so you can write watak. So you boleh kata anggota masyarakat akan bersikap individualistik. Nampak? Akan bersikap individualistik. Then explain benda itu. What will happen? Okay, so mereka akan, ini semua actually ada dalam buku teks. Bersikap individualistik means dia akan ambil tindakan berasaskan keinginan diri dia saja. Dia pentingkan diri dia. So apa tindakan dia ambil lebih berasaskan kepada keinginan atau pertimbangan diri sendiri, right? So I can use that as a huraian here. Azan, So bersikap individualistik, so ini mendorong mereka bertindak atas keinginan diri sendiri. Dia menjurus kepada bersikap individualistik. Nampak tu? Dan ini akan menyebabkan apa? Explain lagi lah, Azan. So diri sendiri ni nanti dia tak ada kurang interaksi dengan orang lain lah, dan dia tidak mahu melibatkan diri dalam aktiviti sosial, sebarang aktiviti sosial. Semuanya ada dalam buku teks. Dia kurang melibatkan diri dalam aktiviti sosial. So I can use, understand? This is why you supposed to read your textbook. Sebab mesti ada soalan dalam exam itu berpandukan buku teks. Sebab satu Malaysia dia bagi buku teks yang sama, syllabus yang sama. Maka buku teks adalah segala-galanya you kena baca, sebab soalan boleh they can create, cipta soalan daripada buku teks. Buku teks adalah sangat penting untuk moral. Tapi berapa kali kita cakap pun budak tak mau dengar. Understand? There's something wrong with your generation, understand? Tak boleh terima. Understand? Tak boleh follow system. Understand? Selalunya yang successful adalah orang yang boleh follow system. Understand? Ini akan jadi minority. Sebab itulah semua belajar bawah guru yang sama tetapi markah berbeza. Sebab you boleh be obedient, dengar atau tidak, dan follow instruction atau tidak, dan obedient boleh ikut apa nasihat cikgu bagi. Itu saya tahu. So apa nasihat saya kepada kamu adalah, okay, you start today, you take about 24 days, understand, and you have to ulang kaji balik buku teks. So maksudnya video yang cikgu bagi untuk konsep bahagian A kan. So bahagian A you tak payah go through, you hanya dengar konsep saja. Semasa makan at least dengar kelas banyak. So you are occupied dengan fakta saja sekarang. Semua mata pelajaran lah, tapi moral saya suruh buat semasa makan. Semasa makan dengar kelas moral sikit lah. Apa salahnya? Azan, mau dengar lagu, tengok movie semua lepas SPM lah. Sekarang penting itu you kena habiskan bulan 1 dan bulan 2, you'll be very busy. Not only you busy, cikgu pun busy uruskan kelas dan sebagainya, dan habis nampak tu. Dan exam untuk form 4 is taking place, so they will be marking and all that. Understand? Nampak tu. So you kena tahu. Then you come back about lepas tu kamu ada Chinese New Year dekat sana, cuti. Then after that you come back, I think about 20 hari bulan macam itu kamu sudah start. You punya 20 ke 30 macam tu kamu sudah start you punya practical lah, ujian lisan lah, all that. And then the 28 next month sudah start exam. Azan, February ada 28 hari sajalah. 20 you sudah start lah, understand, exam, understand. So it's very limited, understand. Sebab itu I take a step ahead, saya buat semasa cuti.
Azan, itu Disember. Kita buat. Sebab dekat dengan exam, semua cikgu nak buat untuk subjek mereka. Then you'll be like, apa nak buat? Seminar adalah, itulah adalah, inilah. So you got no time. Better bila semua orang sedang tidur, kita buat kerja. Itu style cikgu. Azan, sebab saya tak mau streskan kamu dekat dengan exam. So you relieve a bit. Understand? Sebab kamu sudah buat kerja lebih awal. Understand? Kita kena sediakan payung sebelum hujan lah. Hujan baru mau cari payung kah? Understand? Okay, nampak. Okay, so here you explain benda yang daripada buku teks lah kalau kamu ada. Okay, so dengan ini mereka akan kurang berinteraksi dengan individu lain. Okay, dengan individu lain. Dan tidak melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Nampak? Boleh aktiviti sosial tu aktiviti kemasyarakatan. You jangan salin aktiviti kemasyarakat dekat sini ya. Itu menunjukkan kematangan kamu lah. So aktiviti kemasyarakatan you ada lebih banyak perbendaharaan kata untuk ganti. Understand? You show kematangan kamu. Understand? Barulah you layak dapat A+ lah. Your standard of writing must be good. Understand? Bahasa kamu. Understand? Tapi dekat bahagian A ringkaskan sedikit. Boleh dapat Okay, done. So tengok jelaskan kesan. Kalau 3 atau roman 3 dia bagi, then give all the points lah. Kalau ini jelaskan kesan means jangan bagi banyak poin. 1 poin saja, tengok markah dia. Boleh. Kalau 4 markah, dia bagi 4 markah means saya bagi 1 uraian. Saya bagi another one, saya bagi 1 uraian. Azan. So tengok markah. Nampak tu? Boleh Okay, it's very important lah bila kamu jawab. Okay, next question. Okay. Next soalan itu saya nampak saja gambar di bawah ini scam. Penipuan dalam talian. Okay, saya boleh nampak yang ni semua. Email lah, understand nampak ni. Yang ni scam Scam means saya tahu ada 2 topik yang ada kaitan dengan scam. Satu adalah form 4, satu adalah form 5. Saya tengok saja saya sudah tahu. Understand? So that means topik ini adalah topik apa saya kena tahu. As a student I must know lah. Understand? So ini unit 4 form 4. So kamu ada unit 4 form 4. Lepas tu unit 4 form 5. Nampak? Unit form 4 itu adalah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Penggunaan, maksudnya how you use gadget. Azan. Lepas tu form 5 itu kalau kamu tengok, dia lebih kepada penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. So maksudnya how you get the source of information, sumber, dan you sebarkan. Maksudnya you kongsi. So maksudnya form 5 adalah lebih kepada berita palsu. Lebih kepada berita palsu. Form 4 adalah general tetapi dua-dua topik ada kaitan dengan scam. Maksudnya bila mereka buat soalan, dua-dua topik ini boleh digabungkan. Sebab itu moral sekarang, syllabus dia overlapping. Form 4 punya ada kaitan dengan form 5. So you as a student yang good student lah, quality student means kamu akan tahu. Orang yang well-versed kepada buku teks, you adalah orang yang suka belik-belik buku teks. Understand? Okay, dengar sini cikgu you mesti understand. Tugas saya ini 2 tahun, about 4 tahun ini, I'm going through the buku teks almost every now and then. Sebab saya kena refer ni. So the more I tengok, banyak perkara ada dalam minda, so saya boleh buat perbandingan dan sebagainya.
Understand? You might be lacking in that sense lah. Sebab itulah kamu kena ikut kelas. Sebab dalam kelas itu, cikgu punya pengalaman dan pengetahuan, I share with you. Understand? You kena dengar. Understand? Nampak tu. And physical class is more important. Selalunya you can tanya cikgu personally, I like physical class. Tetapi sekarang oleh kerana sistem sekolah, everybody sibuk lah. Understand? Maka kita cari masa dekat mana. Ini kegunaan TMK lah. Kalau kita gunakan TMK dengan baik, secara beretika, kita boleh dikata tingkatkan kualiti pendidikan kan. So, kita boleh record kelas dan share. Kalau record means anytime you mau saya buat kelas means tekan saja, you boleh nampak muka saya sedang buat kelas. Apa topik you mau, saya sudah buat. So, you boleh dengar berkali-kali untuk ingat apa yang kamu belajar. Azan, itu kegunaan dia. Tapi some of the student, they cannot follow online. Azan, itu sebab mereka tak ada attention, tak ada. Dalam kelas pun mereka tak ada attention lah. Dalam online kita tak boleh observe apa you sedang buat sekarang, saya tak tahu. Azan, okay, nampak tu. So, gunakan everything, every source gunakan untuk dapatkan result yang semua orang harapkan lah. Sekolah pun harapkan good result from you, parents also, and your future also. Azan, okay, so kita go through. Gambar di bawah berkaitan dengan kes penipuan dalam talian yang sering disiarkan dalam media massa. Okey, scam ini kalau kamu tengok ada banyak jenis scam. So hari ini cikgu bagi pengetahuan sikit tentang scam. Understand? So kita ada banyak scam. Okey, scam yang kita ada adalah scam cinta. Tahu scam cinta? Kamu terpedaya dengan kata-kata manis jatuh cinta. Understand? Dan apa berlaku? After that, start lah. Azan, dia suruh transfer duit lah, dia ada dalam kesusahan lah, demi cinta kamu transfer lah. Gone everything. Azan. Lepas tu kita ada skim cepat kaya pun. Scam. Dia pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tidak realistik. Understand? Nampak tu. Dan kita ada scam LHDN. So ada banyak scam lah. So saya beritahu dalam Malaysia ini semua favorite scam dalam Malaysia. So orang baca tentang ini, then they will be very careful lah. Macam cikgu, definitely I will be very careful sebab saya mengajar subjek ini lagi. So dia ada scam lembaga hasil dalam negeri. So dia cakap, dia suruh kamu dedahkan maklumat semua sebab dia minta maklumat peribadi. Atau dia akan kadang-kadang kata kamu tak bayar teks lah dan sebagainya, akan dikenakan inilah, menakutkan kamu lah. KWSP pun ada. Dia akan dakwa dia adalah ejen KWSP, dia boleh bantu kamu membuat pengeluaran. Understand? All this they are very smart, no? All this very smart. Sebab mereka tahu umur kamu, dekat mau retire, everything they know. Understand? Orang yang buat scam ini semua ingat orang bodoh kan, understand? Dia pandai, dia tahu. KWSP takkan buat call untuk kamu tahu sebab dia tahu umur kamu. Understand? Okay, nampak. So mereka tahu siapa. Lembaga hasil dalam negeri, they got a record of orang yang tak bayar cukai, lewat bayar dan sebagainya. They got the record everything. So maksudnya inilah ada orang jual information. From the information, they will tahu siapa. Kerja part time pun ada. Hanya jenis scam lah dalam Malaysia. Ada lagi Macau scam. Macau scam ini adalah dia menyamar sebagai pegawai polis lah, bank simpanan nasional lah, SPRM lah. Okey, cabutan bertuah hadiah dapat lah. Understand? Dan kadang-kadang ada penculikan palsu pun. Dia tak culik orang tapi dia cakap dia sudah culik orang. Understand? Anak kamu lah dan sebagainya. Understand? Of course they got information about you lah. Kalau tidak macam mana? Then scam cinta pun ada. Scam cinta ini dia tahulah. Satu, kamu adalah single lah. Understand? Lepas tu kamu kerja baik dekat bank dan sebagainya. They know. Mereka pun pandai buat all this. Understand? Nak buat penipuan pun mesti mau pandai. Understand? Tapi kamu ini semua malas belajar. Understand? Orang sebab itulah kena tipu. Understand? Okay, this one. Lepas tu ada lagi satu scam
Partial pun ada. So, maksudnya dia kata ada bungkusan untuk kamu. Tak boleh hantar dan sebagainya sebab belum jelaskan pembayaran dan sebagainya dan dia suruh kamu bayar. Kamu percaya ada parcel untuk kamu. Dan yang ni semua mereka dapat information lah. Orang yang selalu dapat parcel bungkusan. Beli barangan secara ni semua, they know who's that. Understand? Then mereka ambil kesempatan. Pandai-pandai mereka lah. Understand? Okay, nampak tu. So sambil belajar jawapan, saya juga akan bagi banyak information so that kamu kenal isu dengan baik. Okay, the first one kalau kamu tengok, dua punca berlakunya kes penipuan dalam talian adalah, satu adalah, you boleh kata mangsa sebagai watak, atau you terus bagi point pun tak apa, kurang kesedaran tentang kes penipuan. Okay, kes penipuan sebegini. Ini saya jimatkan, saya tak tulis daripada atas lah, kes penipuan dalam talian. So dia kurang kesedaran, tak ada realization tentang isu-isu inilah. Jadi mangsa. Dan lagi satu adalah mudah terpengaruh. So ada banyak orang mudah terpengaruh, iaitu mudah percaya dengan iklan. Dengan iklan, dan itu love scam semua, kata-kata manis. Understand? Okay, dapat. Boleh. Understand? The purpose of cikgu, I can just bagi you soalan just like that. And then skema jawapan ada, saya boleh post kepada kamu skema jawapan dia. Understand? That is not worth lah. Understand? Nampak tu. Budak pandai boleh. Dia boleh duduk dan dia boleh ambil jawapan, lepas tu dia tulis, lepas tu dia hafal dan sebagainya. Ada budak yang boleh buat. Tetapi the best adalah dengar kelas. And then buat lagi senang. Sebab kamu dibantu oleh cikgu kamu. Understand? So every day now, at least 1 hour moral class. 1 hour, maximum 1 hour, 15 minutes, 30 minutes, that's it. Understand? So you tak belajar moral sendiri sekarang. You sedang belajar bersama saya. Understand? So moral means you think of Mr. Suresh lah. Then you follow lah kelas. Understand? So kita boleh habis banyak isu. Okay, berikan 3 kesan jika seseorang individu menjadi mangsa kes sebegini. So you can write mangsa alami atau kamu terus tulis pun boleh. Understand? Okay, nampak tu. So dia ada bagi individu kan yang jadi mangsa, so you want to write the watak kan, mangsa alami kerugian. Kerugian apa? Money, lesap. So kerugian wang ringgit. That's one. Nampak? Okay, then second one adalah, kamu boleh kata mangsa alami. Gangguan emosi. Daripada berapa tahun dia save money, everything gone just like bira ke. Of course dia akan alami gangguan emosi dan kadang-kala can go for depression. Depression ini adalah mangsa hadapi kemurungan. Depression. Kemurungan. Tapi kemurungan ini boleh sangat teruk sehingga bertindak membunuh diri. Dapat? Okay, done. Okay, next. Ini buku teks. Itulah. Tengok. I tengok pun I sudah tahu. 3 langkah beretika yang harus diambil oleh seorang pengguna ketika menguruskan akaun email dia. Akaun email semua bukan beri yang sumber. Ini form 4 punya topik. Nampak pun boleh nampak. Wait Topik 4. Ini 5 already. Where's the, wait this one is form 5 Form 4 lah, okay. Dah, email.
Okey, nampak tu. Dan apa orang buat soalan, dia buat apa? Soalan 2 kan tadi. Nampak tu? Nampak ni. Rahsiakan nama all that. They will take from the textbook. Jawapan pertama will be textbook. Understand? Itu pasal lah cikgu-cikgu suruh baca buku teks, baca beribu-ribu kali semua cikgu cakap benda yang sama and you cannot follow means seriously something wrong with you. Understand? You ingat you punya otak begitu pandai sangat, ada wayu dalam sini ke? Understand? Baca, barulah information ada dekat sini. Barulah boleh keluarkan semasa exam. Langsung tak mau baca. Semasa guru mengajar moral, you buat kerja lain. Understand? Buat biologi lah, chemistry lah, physics lah. Understand? Okay, nampak. You tak hormati subjek moral. Itu masalah besar budak pandai. End of the day, sebab itulah dia tak boleh score. Understand? Okay, nampak tu. Boleh. Overconfident lah. Understand? Okay. Nampak tu. Okay, so yang ni buku teks punya. So, I can give fully or I boleh ringkaskan. 3 langkah pengguna, kamu nak gunakan watak itu boleh. Azan. So, merahsiakan. Okay, you boleh kata macam ni lah. Kalau kamu nak gunakan watak boleh. Pengguna merahsiakan. Merahsiakan nama pengguna. Nama pengguna itu adalah user's name kan. Okay, dan apa itu? Kata laluan. Password lah. Daripada pengetahuan orang lain you tak tulis pun tak apa. The main point is that you rahsiakan nama pengguna dan kata laluan. This is how you boleh jimatkan masa sebab ini analytical. Understand? Okay, nampak. Lepas tu tidak memalsukan. You buat email, daftar untuk email, jangan palsukan. The one itself you are creating fake ID. Itu pun salah tau. Okay? Email adalah untuk kamu personal punya. So, pastikan kamu bila daftar itu bagi information yang betul. So, tidak memalsukan maklumat diri semasa pendaftaran email. Nampak? Boleh, And then, kena gunakan secara berhati-hatilah. Another one, Okay. So, sekurang-kurangnya satu kali kamu ada tulis pengguna dekat sini, watak, it's okay ready. Tak payah setiap tempat kamu tulis watak lah. Tulis satu kali pun is considered sufficient enough. Understand? Mereka takkan penalize kamu. Langsung tak ada watak, then they might penalize lah. Sebab dia bergantung kepada tahun tersebut, apa arahan pemeriksa kertas dapat. So, ini adalah perkara yang dikongsi oleh kawan-kawan cikgu yang menanda kertas. Nampak tu? Then after that, you can put there, gunakan email. Email secara bijak. Bijak dan berhati-hati. Hati-hati atau nama lain adalah berwaspada. Dapat? Okay, done. Okay, next. Saya tengok gambar ini pun saya sudah tahu. Ini adalah buku teks punya soalan. Gambar berikut menunjukkan mesej yang diterima oleh pengguna media sosial. So, dia kata, tahniah, anda berjaya memenangi wang tunai 10,000 untuk mengetahui selanjutnya untuk dapatkan wang, sila hubungi. Dia ada bagi nombor lah. So, yang ni buku teks. I see also, I know already. There, here. Tahniah, nombor kad SIM anda, bla 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 bla, nampak? Definitely soalan dia adalah lebih kepada tindakan. What do you do? What you supposed to do when you got this kind of ini. So ini pun consider scam jugalah. Azan, yang kamu menang. So ini panggil Macau scam. Nampak? Okay. So jelaskan tindakan, you boleh nampak. Orang yang well-versed kepada buku teks, dia tak ada masalah. Azan, jelaskan tindakan yang patut diambil oleh seseorang yang menerima mesej seperti di atas. You bagi tindakan dan you jelaskan. Nampak? 2 markah. Dia tak cakap 2 tindakan. Nampak tu? So give a very simple one lah. So apa yang kamu perlu buat adalah, okay, fakta kamu. So watak dia individu kan. So individu, bila you dapat benda ini, jangan terus percayalah. Tidak
selalunya gemuruh, berasa gemuruh dan terus percaya. I sudah menang, Zen. Okey, tidak individu, sorry ya. Individu tidak percayai ya, dan tidak percaya dan menghiraukan mesej tersebut. Tidak percaya dan tidak menghiraukan, lagi senang. Tidak menghiraukan mesej tersebut. So that means what? So you don't call back lah. Betul kan? Kamu tak peduli pun benda tu, so you takkan call back lah. Azan, Okey. So maka ini huraian dia lah. You jelaskan tindakan kamu, Maka individu tidak perlu buat panggilan kepada nombor yang diberikan. Atau you boleh even tulis individu boleh padam mesej tersebut. You just delete the message. Itu pun boleh. Tapi 2 markah, 2 poin sudah cukup lah. Nak bagi ekstra boleh. Kalau ada masa bagi. Kalau tidak, jangan ni. Kalau you tahu 2 ni betul, kenapa nak bagi ekstra kan? Okay, next question. Keratan di bawah menunjukkan misi bantuan kemanusiaan. Dia ada bantuan kemanusiaan, lepas tu dia ada sukarelawan, ada peri kemanusiaan dia ada. So, when I see all this, soalan, nampak tu. Dan program community ada. Understand? So, I know already ini adalah soalan gabungan 2 topik. Understand? So, apa topik dia adalah, okay, the first topic will be like Form 4 topik lah. Form 4 unit 7. Itu tentang peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan. Baru. Okay, then the second topic will be Form 5 punya topik. Ada kaitan punya topik. Form 5, iaitu kita ada unit 8. Okay, apa itu unit 8? Program community. Nampak? Dapat? Okay. So dia tanya, tengok sini ya, Keratan Akbar ini menunjukkan bantuan bantuan kemanusiaan yang dihulurkan oleh sukarelawan kepada mangsa banjir yang berlaku di beberapa buah negeri ya. So ini confirm Selangor lah, saya rasa. Ada logo Selangor semua. Okey, nampak tu. Boleh. Hulu Langat atau Selangor ready. Okey, nyatakan 3 tindakan berperi kemanusiaan yang boleh dilakukan untuk membantu mangsa banjir. So yang ini adalah apa tindakan berperi kemanusiaan kamu. Azan, dan dia nyatakan 3, so dia sudah bagi Roman, bukan bagi satu tindakan dan explain. You bagi 3. Understand? Okay, 1, okay, you boleh gunakan watak kita, tak salah. Azan. So satu kali bagilah kita boleh mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. So, kita boleh daftarkan diri kita sebagai sukarelawan lah. Then, after that, what we can do adalah kita boleh hulurkan bantuan kewangan kepada mangsa banjir. Okay, selain daripada yang itu, apa kita boleh buat adalah kita boleh derma. Jangan tulis derma wang, sudah atas sudah ada kan. So kita boleh derma barangan keperluan. Barangan keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.
Ya. Okay, you can see ya. Okay, nampak. Boleh. Okay, next. Okay. So ditanya jelaskan 3 implikasi. Implikasi maksudnya kesan. Kalau you kurang penglibatan dalam program community, you tak masuk dalam, you tak buat program community. Macam tadi punya soalan pun ada lebih kurang sama kan? Azan, okay, so dekat sini kamu boleh tulis masyarakat sebagai watak. At least 1 kali tulis watak. Sampai tulis setiap kali lah. Azan, for your safety purpose tulis 1 kali. So you tulislah masyarakat. Tapi sini melibatkan banyak watak juga persoalan ni dia bergantung pada soalan lah. So masyarakat akan bersikap individualistik. Nampak? Sebab dia kurang penglibatan masyarakat akan bersikap individualistik. Pentingkan diri sendirilah. Azan, then after that, mangsa banjir adalah golongan yang memerlukan bantuan, tapi tak dapat. Azan, sebab tak ada orang coming forward to help lah, kurang penglibatan. So, mangsa banjir yang perlukan bantuan, sukar dapat pembelaan. Ini word by pembelaan itu adalah buku teks punya lah. Azan, then lagi satu adalah what will happen is, ini semua buku teks lah, understand, nampak tu. Okay, another one adalah sikap keprihatinan. Keprihatinan atau kata sikap prihatin lah masyarakat. Berkurangan. Nampak? Sebab orang pentingkan diri sendiri. So dia tak prihatin tentang orang lain. Azan. So sikap keprihatinan atau sikap prihatin masyarakat berkurangan. Berapa ringkas you boleh tulis? Memang dia ada 2 baris. Bukan maksudnya kamu tulis panjang-panjang. Point ada terus dapat markah. Sebab ini adalah analytical marking. So moral sekarang gabungan analytical. Tengok points bagi markah punya. Another one adalah holistic yang tengok bahasa. Kena bagi fakta, kena bagi huraian lanjutan, contoh. And you boleh rumuskan benda tu, inference, Zen. Untuk struktur, jimatkan masa. Zen, okay, next. Pada pendapat anda, nyatakan 4 kepentingan melaksanakan aktiviti sukarela. Zen, okay. So bila kita buat benda ini semua, kamu kena faham lah. Understand? Kepentingan dia. Kepentingan means sangat senang. Salah satu adalah kita jadi sukarelawan bukan satu kaum, banyak kaum. Maka dia akan pupuk perpaduan kalangan masyarakat kita. Dan sini kamu boleh nampak, kalau you terlibat means laksanakan, kamu akan jadi masyarakat yang prihatin dan penyayang. Understand? Lepas tu, youngsters buat akan melahirkan generasi yang bersedia untuk membantu. And then dia akan jalinkan kerja, buat bagi jalinan kerjasama, tahu. Tapi kerjasama word you cannot use sebab itu nilai. Wait, yang ni Yang ni tadi chapter apa saya beritahu tadi? Chapter 7. Kesan pengabaian kan. Itu pentingkan diri sendiri ya. Maksudnya individualistik semua ada. Di sini pun ada. Yang ni adalah chapter 8. 5. Sudah 7, 8 lah. Kurang kesan pengabaian ni lah. Golongan yang memerlukan bantuan suka dapat pembelaan, all that, individualistik. Understand? Hubungan antara masyarakat, pelbagai kaum renggang, all that. Okay, generasi baru terjebak dalam ni semua anti-social kan. So, dekat sini dia kata soalan ini adalah lebih kepada kepentingan. Okay, habis dah. Kepentingan yang ni, sorry. Cikgu silap pula. Ada kat sini. Nampak? Membina jalinan kerjasama saya tak mahu guna sebab perkataan kerjasama itu saya kena gantikan dengan persefahaman ke benda lain lah. Sebab sekarang kita tak boleh buat ayat based on nilai universal. Cuba elakkan.
So cari perkataan yang boleh menggantikan lah. Understand? Okay, nampak. So point semua adalah daripada buku teks lah. Buku teks ada beberapa point lah. Understand? Okay, nampak. Mampu menangani cabaran dalam negara. Understand? Itu pun sama lah. Sebab banyak perkara berlaku dalam, insiden itu berlaku dalam negara. So negara menghadapi cabaran bila banjir dan sebagainya. Understand? Something like that. Tapi soalan ini adalah sangat general. Sukarelawan dia tak ada kaitan dengan banjir. Dia tak highlight banjir dekat sana. Kalau kamu tengok betul-betul lah, dia tak highlight banjir. Tapi yang ini kamu boleh nampak, jelaskan 3 implikasi kurang penglibatan dalam program komuniti tersebut. Bila tersebut, dia adalah kaitan dengan soalan, iaitu banjir. Nampak? Yang ini mangsa banjir clearly berkaitan dengan soalan. Ini pun clearly dengan soalan. Jelaskan 3 implikasi kurang penglibatan dalam program community tersebut means the banjir one, this one. Nampak? Tapi soalan yang ketiga itu dia kata, pada pendapat anda nyatakan 4 kepentingan melaksanakan aktiviti kesukarelawan. So ini adalah sangat general soalan dia. Ini adalah spesifik. So bila you baca, you mesti tahu soalan itu ke arah situasi soalan atau soalan itu bersifat umum. Understand? You kena tafsir, you kena baca. That's how you have to focus lah. Kalau tidak nanti jawapan kamu menyeliwing. Understand? Okay, the first one adalah kita mewujudkan masyarakat yang prihatin. Bantu orang lah, sebab itu kamu jadi sukarelawan dan you menyayang orang lah. Insan lain. Okay. Mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Lepas tu, dapat pupuh perpaduan dalam kalangan masyarakat. Nampak? Okay, dapat. Okay, next. Melahirkan generasi yang bersedia untuk membantu. Sukarelawan semua anytime lah you panggil, dia available untuk bantu. Zain, turun bantulah. Zain, okay, next adalah bina jalinan. Buku teks ada, jalinan kerjasama means, aku risau, dia tak mau bagi markah sebab yang buat ayat daripada ni. Actually boleh lah sebab dia benda tu ada dalam buku teks tapi kita takut. Okay, so cuba kalau boleh try to avoid lah. So, dia kata bina jalinan persefahaman antara pelbagai kaum. Bukan saja perpaduan, persefahaman pun akan jadi kukuh. Something like that lah. Boleh Dan, okay, next question. Soalan 4. I tengok soalan gambar di bawah menunjukkan pelaburan berasaskan simpanan untuk memudahkan urusan pembiayaan pendidikan pada masa hadapan. So dia ada simpanan punya ni okay, simpanan kepentingan pelaburan. Lepas tu pelaburan ada dekat sini, lepas tu you tengok pengurusan perbelanjaan secara beretika. So bila saya tengok ini adalah gabungan 2 topik, tapi pengurusan perbelanjaan ada banyak skop dia. So satu soalan adalah berkaitan dengan pelaburan. Okay, dear student, kamu kena faham benda ni So there are 2 topics yang overlapping. So saya akan beritahu kamu. Satu adalah unit 10, tingkatan 4. Form 4 punya topik adalah lebih kepada pengurusan perbelanjaan. So you belanja duit. Lepas tu kamu kena save duit jugalah. Understand? Nampak tu? Boleh. Perbelanjaan ni jangan habiskan semua, you kena ada simpanan. Okay, lepas tu pada masa yang sama dia ada, sebelah sini pun ada juga topik 10 form 5. Form 5 itu adalah pengurusan kewangan secara general.
Dua-dua adalah secara beretika lah. Pengurusan perbelanjaan secara beretika, Form 4. And then Form 5 adalah pengurusan kewangan secara beretika. So yang Form 5 ini adalah lebih kepada pelaburan dan sebagainya. Yang ini lebih kepada perbelanjaan. So saya boleh nampak Form 4 and Form 5 digabungkan dalam soalan ini. Saya baca pun saya sudah tahu. Understand? Bukan cikgu pandai lah. Understand? Sebab cikgu ulang benda ini berapa kali. Understand? 4 tahun. Understand? Last year was the first batch, right? So mereka semasa Form 4, mereka, dan Form 5 mereka. Dan kamu Form 4, Form 5, the second batch. Understand? So 4 tahun saya mengulang benda yang sama. So sebab tu dia ada dalam kepala, saya tengok soalan pun saya tahu. Understand? So that's why theory says that the more you repeat, everything will stick into your head. Understand? So you can remember better. Masalah dengan kamu adalah moral kurang baca. Last minute dekat dengan exam, besok ada moral, 2 hari sebelum moral baru nak belajar. Nak belik buku. So wrong. So now, no. This whole month, you have to betul-betul brush up you punya self sebelum sekolah buka. Understand? Don't think about Christmas, New Year and all that. Understand? Nampak? Lepas tu ada lagi satu apa, Pongal, Taipusung, itu semua tak mau. Habiskan dulu you punya SPM, Chinese New Year semua. Understand? Nampak? No, we couldn't think about it. We only have to think about our exam now. Sebab itu adalah keutamaan. Priority adalah exam sekarang. Nothing else. My future. I need to continue studies. And kamu kena tahu, untuk mendapatkan bursary dan juga dapatkan scholarship kerajaan. Understand? Nampak tu? Moral perlu ada A+. Kalau tidak, automatik kamu tak layak untuk mohon. Understand? Mohon pun takkan dapat lah kalau tak ada A+. Understand? Okay, nampak. Okay, so we go through. Okay, ini simple. Actually, ini kerajaan wujudkan lah sebab PTPTN pun ambil tak mau bayar balik. So, at least you have put the initiative untuk save money. It's good lah. Understand? Okay, nampak. Okay, ini untuk pendidikan anak-anak kamu lah. Okay, apakah kepentingan pelaburan sebegini kepada individu? Okay, nampak kepentingan. Apakah kepentingan, lepas tu dia bagi 3 markah. Dia tak suruh kamu terangkan kepentingan. Apakah kepentingan means just give few kepentingan lah. Apa kepentingan dia? So yang ini saya akan bagi general lah. Okay, tengok sini. Okay. You boleh kata dapat membantu. Ya, nampak. Okay, wait lah. Kita tengok skema dulu. Soalan 4A. Tengok. Menjamin masa depan is one of it. Ini buku teks. Persediaan untuk menyambung pelajaran dan keperluan menghadapi alam dewasa, salah satu adalah menyambung pelajaran lah. Understand? Dan bila ada skim macam ini, kamu takkan belanja banyak because you need to labur duit kan, masukkan duit, menabung duit tersebut kan, maka kamu akan ada budaya berjimat cermat. Understand? So you can see lah, some of the points are from the book text dan some of it tambahan. So maksudnya budaya yang baca buku teks, you takkan rugi. You already get points. Nampak? Ini ada dalam buku teks. Nampak? Boleh ya? Okay, so dapat, saya kata dapat membantu. Dapat membantu. Okay, dapat membantu. Tadi menyambung apa tadi? Menyambung pelajaran. Atau dia kata dapat membantu urusan. Menyambung pelajaran. Ini spesifik kepada topik ni. Zen, Okey, nampak. Lepas tu, dapat membentuk sikap berjimat cermat. Dan perkara ini kamu sudah tahulah, dia juga dapat apa? Dia kata dapat
menjamin masa depan individu. Nampak? Okay, I give 3 point of kepentingan. Sebab apakah kepentingan? 3 markah. Kita kata terangkan kepentingan. Atau kata apakah kepentingan? Terangkan. Macam tu mesti ada. So kita tengok kata kunci soalan pun lebih kurang kita boleh agak lah. What we supposed to do. Boleh ya? Okay, next. Nyatakan cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. So ini memang tak ada kaitan dengan gambar di atas, tajuk di atas. Ini pelaburan, sudah habis pelaburan. So sekarang dia masuk kepada pengurusan perbelanjaan. Understand? So yang ini buku teks. Perbelanjaan is form 4, right? Okay, form 4. Wait lah. Topik 10. Okay, topik 10. So very clear soalan dia. Nyatakan cara perbelanjaan secara beretika. Cara pengurusan perbelanjaan secara beretika, very clear. So kamu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 point. Dan kamu boleh nampak skema jawapan dia. Semua yang ada dalam buku teks. Termasuk huraian pun dia bagi. Huraian dia yang ada dekat sini. Mana-mana kau tulis ada kena-mengena dengan buku teks terus dapat markah. Azan. So buku teks is important. Azan. So saya tunjuk pada you, saya tak tipu. Skema markah orang buat based on okay, done. So cara menguruskan, tengok nyatakan cara pengurusan perbelanjaan secara etika. 3 markah. So nyatakan 3 cara, dia tak sebut pun ada 3 markah. Kalau terangkan cara, mungkin kamu bagi 1 cara dan kamu terangkan. So yang ini automatic 3. Yang ini pun sama. Apakah kepentingan? Bukan terangkan kepentingan. Kalau terangkan kepentingan lain. So take note. Benda-benda macam inilah. Ini yang kamu perlu. Itulah kamu perlukan penerangan guru. Okay, nampak. So kamu kena tahu. Kalau saya bagi you skema permarkahan saja just like that, you're not going to learn much. Understand? Experience kamu kurang berbanding dengan cikgu lah. Understand? So mendisiplinkan. 1, kita mendisiplinkan. Disiplin. Mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Nampak? Mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Lepas tu next. Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh dengan, tulis sikit sajalah, jangan tulis banyak. Word by word mau memorize tak mau. Orang yang berbelanja secara beretika, dia akan disiplinkan diri dia ketika dia berbelanja. Dan kalau ada jualan murah semua, dia tak terpengaruh. Dan dia akan belanja mengikut kedudukan kewangan dia. So, dia akan menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Kalau you kata berbelanja mengikut kemampuan, sama maksud dia, boleh bagi markah. Nampak? So it's a very simple one. Cara menguruskan perbelanjaan secara beretika means kita disiplin semasa berbelanja. Kita tidak terpengaruh dengan jualan murah semua. Understand? Dan kita akan belanja mengikut kedudukan kewangan kita. Understand? Atau mengikut kemampuan kita. So simple one. Points. 3. Okay, next. Ini beri kesan pengurusan tidak beretika kepada diri dan masyarakat. So dalam buku teks kamu ada benda ni. Kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika terhadap diri ada, keluarga ada, masyarakat ada, negara ada. Seorang akan buat soalan based on buku teks lah. Understand? So a lot of facts are there. Understand? So mungkin semasa trial, apa berlaku adalah ada beberapa bahagian you lupa facts dia. Tak jadi masalah sangat lah. So actually kalau ada 4, at least boleh ingat 2 itu bagus lah. Understand? Kalau kamu boleh ingat semua 4 itu sangat bagus lah. Understand? So it will take time. So before real exam, you must make sure that most of the things are inside your head.
Azan, masih ada masa, kamu kena usahalah. So you dengar kelas dan sebagainya, you tak baca tapi dengar kelas, information masuk like that. Azan, then semasa kita nak recall boleh. Azan, so mesti rajin, occupy your time. Azan, dengan baik. Gunakan, uruskan masa kamu dengan baiklah. Azan, itu nasihat saya kepada kamulah. So terhadap diri means sangat senang. Kalau kamu tak uruskan secara beretika, kamu main belanja saja, Azan, okay, so kamu akan hadapi masalah kewangan. Lepas tu belanja suka-suka tengok murah semua, nak beli-beli semua, jualan murah, terpengaruh dan sebagainya, maka tak cukup wang, kamu akan sweep kad kamu, kad kredit dan sebagainya. So akan hadapi bebanan hutang yang tidak sepatutnya. Nampak? Boleh, Okay, next. Masyarakat means apa berlaku adalah kita akan lahirkan masyarakat yang boros, suka berbelanja dan membazir. Azan, okay, dapat melahirkan. Ini kesan buruk dia lah, dapat lahirkan tabiat masyarakat yang boros dan membazir. Nampak? Boleh. Tak cukup duit, memang berhutang, dan untuk masyarakat itu kamu boleh kata, so banyak orang masyarakat suka berhutang-hutang ini semua, maka akan muncul banyak alung. Alung itu ada dalam buku teks kamu. So dia kata apa? Peningkatan pemiutang. This is the istilah yang mereka gunakan. Pemiutang. Ejaan cek lah. Sebab ejaan kamu is like this. Orang yang beri kamu hutang adalah hutang. So, dia adalah pemiutang. Pemiutang. Nampak? Ejaan cek. Okay, so pemiutang. So wait, peningkatan pemiutang. Alung itu adalah tidak berlesen dalam kalangan masyarakat. Dan okay, dapat, okay. Then we go for the last soalan. Okay, lebih kurang 1 jam setengah kita target habiskan. Azan, okay, nampak. Okay, now rukun negara. Perasaan anda apabila melafazkan rukun negara, daulat. So ini saya sudah tahu automatik ini adalah tajuk Form 4, tajuk terakhir. Tajuk 12 kan, daulat. Nampak, daulat. Form 4, last topic, kedaulatan. Okay? Okay, done. Okay, sekarang rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluaran, perlembagaan, all that, you know lah. Okay, nyatakan perasaan. Perasaan question will be there. Yang ini bukan essay. Jangan kamu pergi tulis, perasaan saya apabila melafazkan rukun negara adalah. Sampai sana kamu tulis tak ada markah. So just terus beritahu saja perasaan kamu adalah gembira. Tapi kalau soalan macam ini, perasaan keluar dalam esei, tolong tulis ayat lengkap. So, saya berasa gembira. Sekarang kamu tak payah tulis. Understand? Tapi kalau kamu nak tulis pun tak ada masalah. Hanya kamu ambil masa lah. You're taking consume time lah. Azan, ambil time. Okay, time consume. Okay. Kenapa you rasa gembira, you kena jelaskan lah. So, kerana ini adalah buku teks punya point lah. Rukun negara semua adalah identiti nasional negara kita. Lagi satu adalah bila kamu, rukun negara adalah image kamu daulat. Daulat maksudnya kamu merdeka kan. So, kenapa you rasa gembira pun boleh, bangga pun boleh.
Kerana Malaysia merupakan, ini salah satu reason, merupakan sebuah negara berdaulat. Berdaulat yang bebas dan merdeka. Nampak? Ini salah satu reason. So, maksudnya gembira kamu akan dapat markah dan reason kamu jelaskan. Another reason yang kamu boleh bagi adalah, so cikgu bagi extra dekat sini, kerana Malaysia mempunyai. Sebab ini adalah ciri negara berdaulat, right? Okey, rukun negara comes here. Identiti nasional kamu. Prinsip rukun negara ada. So, kamu tulis kerana Malaysia mempunyai identiti nasional yang tersendiri. Nasionalnya yang tersendiri. Boleh? Dapat? Okey, dan salah satulah. Jangan kamu asingkan, kamu tulis terus dekat bawah. Azan. So, kamu mungkin akan dapat markah dekat sini lah. So, yang ni tak dapat markah. Sebab maksimum dia boleh bagi 2 markah saja kan. Azan, ha? Okey, next soalan. Buku teks kena baca lah. Malaysia sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai identiti yang unik berbanding dengan negara lain. Means, identiti ini merujuk kepada identiti nasional kamu lah yang unik, berbeza berbanding negara lain. Azan. So, you tak baca benda ni ke? Penyataan dia sudah bagi senaraikan 3 identiti yang melambangkan keunikan Malaysia. Maka student keliru dengan keunikan Malaysia, dia pergi tulis perpaduan all that. Rumah terbuka all that. Sebab ini bukan topik keunikan Malaysia. Ini adalah negara berdaulat. That's why bila kamu tengok perkataan, kadang-kadang kamu confuse, kamu pergi campur aduk dengan topik lain. So, ini adalah satu kelemahan yang saya nampak dalam trial paper bila cikgu tanda trial kertas soalan trial sekolah saya. I can obviously see the fella belum master contents. He don't know which bahagian also. Main hantam saja. Terlalu bercelaru. Not very clear. Understand? Saya harap kamu tak begitulah. Tapi masih ada masa untuk baiki status kamu lah. Understand? Okey, so 3 identiti sebab mereka sudah bagi satu pernyataan. Okey, Malaysia sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai identiti, dia ada kaitan. So 3 identiti, senaraikan 3 identiti yang ini. Azan, bukan keunikan Malaysia. Baca soalan betul-betul. 3 identiti, senaraikan 3 identiti yang melambangkan keunikan Malaysia. Unik sebab kita ada identiti unik berbanding dengan negara lain. So maksudnya it is referring to identiti nasional kita. Kita ada bendera rasmi. Negara lain tak boleh guna bendera kita kan. Jata negara ada kan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, prinsip rukun negara, bahasa kebangsaan kita ada. Bendera Malaysia ni kita boleh tulis usul jalur gemilang. Tak salah. Azan, So 3 lambang itu adalah dekat sana. So boleh kata jalur gemilang. Tak salah. Atau bendera rasmi lah. Bendera Malaysia kamu boleh tulis. Okay, then after that kita ada jata negara. Dan kita ada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita ada prinsip rukun negara ada dalam soalan tersebut. So kalau kamu nak tambah anything extra, normally kamu akan letak Roman like that and then kamu tambahlah. Tapi jangan tambah terlalu banyak lah. Prinsip rukun negara. Ini ada dalam soalan. Okay, nampak tu. Nak tambah lagi boleh. Tak salah. Hasan, so kamu ada lagu kebangsaan atau lagu negaraku lah. Boleh.
Nampak ah? Okay. Must know the textbook lah. Okay, next question. Okay, 2 cabaran untuk mengekalkan kedaulatan. Okay, cabaran mengekalkan kedaulatan. Okay, nampak. Yang ni buku teks juga. Cabaran mengekalkan kedaulatan, benda ini semua. Ada 5 poin diberi dalam buku. Tapi tak payah hafal bulat-bulat. Sikit-sikit ada kena-mengena dengan ini, terus dapat markah lah. Azan, Okey, nampak. Okey, cabaran dia adalah simple sajalah. Salah satu adalah yang paling simple kamu boleh tulis adalah penularan berita. Penularan berita yang menggugat kedaulatan negara. Nampak tu? Then another one adalah generasi muda sekarang lah. Itu pun boleh. Understand? Okey, nampak. Generasi muda yang kurang semangat patriotik terhadap negara. Patriotik okeylah, patriotisme tak mau. Kan? Sebab dia based on nilai lah. Patriotic okey. Make sense. So actually dia ada lagi 3 poin. Rakyat kurang jati diri dan mudah terpedaya dengan hasutan dalam dan juga luar negara. Tindakan kuasa besar yang mencabar kedaulatan negara. Taraf ekonomi dan sosial yang tidak seimbang dalam kalangan rakyat. Zen, okay, nampak tu. So itu cabaran lah. Cabaran ada dalam buku teks. Ada 5 cabaran. Ini tak boleh buat apa-apa lah. Tapi kamu boleh ringkaskan. Okay, next 3 konflik yang boleh menjejaskan kedaulatan. Understand? Ini adalah points yang ada dalam buku teks juga. Dia ada dalam buku teks. Tapi dalam bahagian latihan. This one. 3 konflik yang boleh menjejaskan kedaulatan dan mengancam is lebih kurang samalah. Sebab tu ada budak dia keliru. Actually ada benda ni. Tapi kita, buku teks itu macam kita ada pengaruh media dan penularan informasi ekstrim. Lepas tu pengaruh budaya negatif luar negara punya. Azan, ini semua. Yang ini penularan berita tetapi kita kata pengaruh media dan penularan tapi informasi dia adalah ekstrim punya. Azan, macam baru-baru inilah banyak cikgu tengok berita-berita ni semua, understand, media sosial dan sebagainya, banyak ekstrim sangat berita dia, understand, macam dia cuba kacau kita punya perpaduan. Understand, okey, nampak. Dapat okey. So ada dekat point. Lepas tu you ada konflik perkauman, even globalisasi. Sebab globalisasi lah budaya negatif all come out. Azan, dan kadang-kadang pencerobohan kuasa asing pun boleh berlaku. Azan, so normally kuasa-kuasa besar lah. Azan, okey, nampak. Okey, dan so I'll write for you this one. Okey, konflik. So you first tulis konflik perkauman lah. Lepas tu ada juga pencerobohan kuasa asing. Lepas tu pengaruh budaya negatif. Tambah boleh. Kalau you tahu 3 tu betul, yang confirm betul, you tahu all the points. Tak payah tambahan lah. Azan, sebab kita kena jimatkan masa untuk essay. So cepat-cepat buat tambahan, tak perlu sangat. Lengkapkan. Okay? Okay, done. So tomorrow we'll go for essay kamu lah. Understand? So I'll stop here. Wait, let me off recording.